Ya, sekejap. Sekejap. Alright. Sekejap. Okey. Kak, kita dah mula Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton FB Live pada pagi ini. Terlebih dahulu saya wakil dari pihak Seksyen Pembangunan Bakat Bahagian Semua Manusia Jabatan Pendaftar UTM Johor Bahru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook Live UTM TTC bagi menonton program siri kuliah penyelidikan siri 11 yang bertajuk Mengenal Elemen Kewangan dalam Bajet Proposal. Bagi memulakan sesi ceramah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama dahului dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, saya menyebut tuan penceramah kita iaitu Puan Zuhaidah binti Kasim dari Pusat Pengurusan Penyelidikan UTM Johor Bahru untuk memberikan perkongsian ilmu kepada kita semua. Dengan ini segala hormat yang dipersilakan, Puan. Okey, terima kasih kepada Cik Hamzah. Okey, sebelum saya mulakan sesi kuliah saya kenalkan diri saya dulu. Saya Zuhaidah binti Kasim, penolong akaunten dari unit perolehan bahagian kewangan Pusat Pengurusan Pendidikan UTM Johor Bahru. Okey, walaupun saya berada di unit perolehan, saya diberi tajuk ini mengenal elemen kewangan dalam bajet proposal penyelidikan. So, saya akan buat sesi perkongsian secara santai. Dan kalau ada soalan, boleh tuliskan komen. Kalau saya boleh jawab, saya jawabkan. Kalau saya tak boleh jawab, kita akan boleh email lah buat sesi lain lah nanti. Boleh email ke saya ke macam mana. Okey, untuk tajuk mengenal elemen kewangan dalam bajet proposal penyelidikan. Okey. Apa yang kita perlu tahu dalam elemen kewangan dalam proposal penyelidikan? Maksudnya, pertama kita mengenal pasti skop penyelidikan. Macam mana kita nak kenal pasti skop penyelidikan? Setiap penyelidikan ni skop dia berbeza. Kalau dia penyelidikan tentang enjin kereta, so kena tahulah apa yang skop yang dia nak buat penyelidikan itu sendiri. Kedua, mengenal pasti pembelian bekalan perkhidmatan yang ingin dilakukan. Maksudnya kalaulah kata tadi mengenal skop penyelidikan dia sedang menjalankan penyelidikan tentang jenis-jenis enjin kereta. So dia kena tahulah bekalan yang dia perlukan adalah yang dia nak beli adalah enjin kereta. Janganlah nanti skop dia penyelidikan dia rumah hijau tapi dia beli enjin kereta. So macam tak match kan? Okay, apa elemen kewangan yang kena tahu lagi? Yang ketiga, mengenal pasti V-series dan SODO yang ingin digunakan. Ni penting untuk setiap apa yang nak buat tu dia kena tahu apa itu V-series, apa itu SODO. Okey, belanjawan dalam proposal penyelidikan. Penyelidikan ni sangat dinamik. Dia sentiasa berubah-ubah, sentiasa berbeza-beza. Dia tak boleh kata penyelidikan A sama dengan B. Ada orang buat penyelidik tentang rumah hijau, ada yang tentang robot. So dia sentiasa ke depan. Okey, kita pergi ke asas keuangan penyelidikan. Okey, untuk asas keuangan penyelidikan yang kita ada, mestilah peruntukan. Kalau tak ada peruntukan, macam mana nak buat penyelidikan? Kita kena mengenal jenis peruntukan. Peruntukan daripada mana? Research ke peruntukan. Okey, lepas peruntukan dah dapat, kita akan buat agihan. Okey, agihan V-series. Maksudnya lepas agihan V-series, mengenal agihan peruntukan. Ke mana kita nak pergi? Lepas agihan V-series, pergi tengok ke SODO. Mengenali SODO perbelanjaan. Lepas SODO, barulah kita pergi ke penyata. Ini adalah asas keuangan pendidikan yang basic kita kena tahu. Okey, apa itu V-series? V-series tu samalah. V-series ke V-series tu sama. Okey, apa maksud dia? V-series adalah kumpulan agihan peruntukan yang diagihkan kepada objek sebagai penjelasan tujuan peruntukan yang diterima secara keseluruhan kepada pecahan-pecahan penggunaan. Oh, macam panjang je dia punya maksud ni. Okay, yang bahasa faham ni daripada peruntukan tadi kita agihkan balik kepada V-series mengikut pecahan-pecahan dia. Okey. Apa itu SODO? SODO.
biasanya orang kata standard object, detailed object. Okey, untuk yang standard object ni dia adalah objek sebagai, maksudnya yang paling besar lah Min. Contoh B20,000. Kalau yang detailed object ni yang objek kumpulan lanjut, maksudnya contoh B29. Kalau objek lanjut lagi, dia pecahkan lagi pada B29399, B29199, tu adalah objek lanjut. Untuk sodor ni kita ada banyak Kita ada sodor pendapatan, kita ada sodor aset, kita ada sodor liability, kita ada sodor equity, kita ada sodor perbelanjaan. Untuk yang saya akan terangkan hari ini adalah sodor perbelanjaan. Okey, tadi kita dah tahu apa itu B-series, apa itu sodor. Okey, ini kita terangkan. B-series dalam sodor dan sodor dalam pendidikan. Okey, B-series tadi ni contoh dia. Contoh tadi saya katakan yang besar adalah B-series dia V11. V11 ni yang kita akan nampak untuk gaji, upah dan faedah kewangan staf yang lain. Okey, kalau kita boleh nampak dekat B11 tu, kalau B tu adalah untuk sodor V atas tu untuk V series, B bawah tu adalah untuk sodor. Okey, kalau B11 di bawah dia sodor dia adalah B11, 11,000. Tapi bawah 11,000 ni ada gaji dan upahan. Sodor lanjut dia ada lagi sodor lagi, B11, 104 contoh. Tu untuk upah. 102 untuk SPB ke macam gitu. So kita ada B12 allowance tetap, kita ada B13, kita ada B14, kita ada B15. Contoh kalau nak buat proposal, nak bagi upah dekat pelajar ke, kita nak bagi kita letaklah siap-siap. Okey, upah B11. Okey, kalau contoh cerita ni B15, faedah kewangan staf yang lain membership. Okey, kalau rasa-rasa nak buat proposal tu nak bayar membership, letak siap-siap dekat B11 tu membership. So nanti senanglah, nanti akan peruntukan masuk ke situlah. Okey, kita pergi kedua adalah V21. B series 21, okey, apa yang B21 ni? Dia adalah perbelanjaan perjalanan dan pengangkutan. Maksudnya bawah B21 ni dia ada dua. Dia jangan ingat B21, B21. Tak, dia V21, dia ada B21 dan dia ada B22. B21,000 ni dia ada perjalanan dan sara hidup. Contoh allowance makan, allowance perjalanan. Yang pergi travel tu semua dia under B21 lah. Dan dia ada juga B22 walaupun dia lain number tapi dia bawah kategori V21. Saya rasa boleh nampak lah B22, okey, pengangkutan barang-barang. Contoh kalau pengangkutan darat, dia dah ada kos-kos pengangkutan lain, boleh masuk dalam B22 lah. Okey, kita ada lagi apa? V24. B24,000 ni untuk sewaan. Okey, sewaan kita ada bawah B24 ni dia ada dua. Dia tak kata saya sewa, saya letak B24. B23 kat mana? 23 di bawah B-series, masih di bawah B-series V24. Maksudnya bawah B24 ni dia ada dua. B23,000 untuk penghubungan utility, contoh bil telefon, broadband. Okey, B24 dia ada sewaan. Sewa lah, sewa kereta ke, sewa peralatan ke, peralatan pendidikan, sewa perisian, dia akan berada di sini. So, dia kena masa penyediaan proposal tu kena tahulah kalau sewaan tu berada di mana. V24 letak dekat B, kalau sewaan kereta contohnya letak dekat B24. Macam tu. Kalau broadband, kalau ada kena nak claim broadband, letak dekat B23. Okay, tadi kita dah sebut 3, kita ada lagi V26. Ini untuk bekalan penyelidikan. V26 ni bawah dia ada dua lagi. B26,000 ni bahan mentah dan bahan untuk penyelenggaraan dan pembaikan. Maksudnya kalau contoh beli chemical, beli bahan pakai habis, beli alat ganti, boleh letak dekat B26.
Kalau beli toner jangan letak B26, letaklah B27 sebab kita ada dua B26 ni untuk material, B27 bekalan dan bahan-bahan lain macam stationery, kita boleh letak kat situ toner. Kalau boleh kita asingkan lah, kalau yang material yang mana, yang ni selain daripada material, kita letak dekat B27 lah. Ni masa penyediaan proposal Okay, kita ada juga V28. Apa yang kita ada B28? Penyelenggaraan dan pembaikan kecil. Maksudnya kalau nak buat selenggara, beli komputer tak boleh fungsi, tukar motherboard, dia akan di under B28,000. Okay, kita tengok V29,000. Seterusnya V29,000. Perkhidmatan khas ataupun profesional servis lah. Ini bagi bawah dia adalah B29,000, perkhidmatan ikhtisas dan hospitality. Dia jangan confuse sama je saya tengok V dengan B ni. Tapi bawah tu B29,000 tu main. Bawah anak-anak dia lagi ada, kecil lagi. Dia dipanggil sodor lanjut lah. Contoh tadi kepakaran bantuan teknikal B29116. Dia ada lagi kat bawah-bawah dia lagi. So kalau ada sebarang perkhidmatan boleh diletakkan bawah V29,000. Okay, kita ada lagi V35,000. Ini adalah alat kelengkapan dan aksesori. Bawah V35,000 kita ada dua lagi. Kita ada B35,000, kita ada B36,000. Nanti saya akan terangkan apa tu B35,000, apa tu B36,000. Jangan confuse dulu masa ni, semua saya akan beritahu. Jenis dengan sodor dia adalah bawah B35 dia ada dua. So jangan confuse lah dekat sini nanti. So nanti jangan kata saya dah letak B35 tapi ni kena pindah B36 ni. So dia macam confuse kat situ kan. Saya akan terangkan nanti next slide. Apa itu B35, apa itu B36. Yang seterusnya adalah V52,000 lain-lain charge. Contohnya B52 pemenjaan lain-lain lah kalau ada sumbangan ke apa ke. Okay, ni B59 SST. Ni saya terangkan V-series dan sodor lah dalam penyelidikan. Tapi sodor kita ambil sodor perbelanjaan dalam B. Okay, proposal dalam penyelidikan. V-series dan sodor tadi boleh disemak pada bahagian bajet di sistem radis dan setiap proposal yang telah dibuat akan disemak oleh Research Alliance dan RMC berdasarkan jenis grant. Nanti RMC grant lain, RA pun lain. So, diorang akan tengoklah betul ke tak betul ke dia tak masukkan V-series ni semua. Okay, kalau kita tengok slide next. Okay, kat sini macam tadi saya cakap boleh didapati di Radis. Kalau kat Radis, kat bahagian bajet, dia akan keluarlah V-series. Okay, saya ada circlekan hitam tu, itulah V-series. Main dia, V-series ni adalah V11 contoh. Okay, yang kuning saya circlekan tu, B11. Contoh, tadi macam saya cakap lah, nak bayar upah B11. B11, bayarlah, tulislah description bayar upah. Kepada siapa, berapa ribu, berapa tahun, boleh letak kat situ lah. Biasanya boleh nampak lah kalau dekat Radis, kita akan nampak lah bajet detail dia macam mana. Dia akan ada pecahan antara V-series dengan sodor. Okay. Kita masuk jenis-jenis sodor. Yang ni kita akan masuk contoh tadi, kita akan masuk jenis-jenis sodor. Saya akan masuklah pembelian perisian. Okay, contoh. Pertama, sewa perisian. Yang ni saya highlight dulu sebab kebanyakannya tersalah masuk sodor. Kalau sewa perisian, kita akan letak B24. Penyelidik kena tahu dia nak beli ke nak sewa. Okey, kalau sewaan perisian letak B24. Kalau perisian baru letak dekat B27,000. Kalau renew perisian letak dekat B29,000. Okey, yang nombor 4 ni dia special sikit. Okey. Kalau nombor 4 ni kat B36. Perisian yang telah dinyatakan dalam proposal dan ditetapkan oleh pihak penaja. Contoh Grand Mosti. Kalau ikutkan perisian ni ada 3 je. B20 sewa, beli baru dengan renew. Tapi ada yang cakap, ada yang beritahu saya, beli baru dengan renew tu sama je lah. Apa beza dia? Saya beli baru harga sama, beli renew harga sama.
Okay, saya nak cakap kalau beli baru ni software tu tak ada pun, dia beli baru, tu beli baru. Sebab ada situation perisian yang first dia beli mahal, bila renew dia akan jadi murah sikit lah. Tu beza dia. So kena kenal pastilah kalau beli baru letak je lah B27. Okay, tadi yang keempat tadi ni, kenapa kita letak B36? Kalau kadang-kadang penyelidik bila kita tengok B36, saya akan tanya, doktor penyelidik tahu tak kenapa tak letak B327? Dia kata tak tahu. Ada yang tak tahu tapi saya dah letak, tapi penaja kata lebih 5,000 saya nak jadi aset. Tadi aset kita akan nampak adalah V35. Dalam V35 kita ada B3536. Macam mana kita nak jadikan aset kalau dia lebih 5,000? Dia bukan peralatan, tapi alternatif yang kita buat, dia boleh jadi inventory lah. Sebab kalau penaja dah kata macam gitu, kita kena ikut. So nanti kalau ada audit ke nampak kita letak pada B36 ni perisian, kenapa letak B36? So dia ada case by case. Biasanya geran-geran yang memang ketat ni, biasa geran MOSTI, geran KPT, dia dah cakap dah lebih 5,000, dia kata dia nak jadikan aset. Dia tak kisahlah perisian ke apa ke, dia akan letak. So kita akan ikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak penaja. Okay, kalau boleh masa-masa mula-mula isi proposal tu letaklah dulu dekat B27. Kalau dia suruh kata okay, pindah, barulah pindah. Macam itulah. Tak adalah letak-letak masa isi proposal dah terus letak B36, B35 perisian. So nanti tak adalah dia, kalau dia suruh pindah okey lah. Kalau dia kata boleh je nanti susah lah, sebab kalau B36 ni dia ada QPA 3 kena isi, kena ada stiker, padahal tu perisian dalam komputer macam tu, ataupun dalam makmal lah. Okey, ni slide seterusnya. Saya akan terangkan berkenaan dengan fabrikasi. Apa itu fabrikasi? Okey, dengan bahasa mudahnya, fabrikasi itu adalah proses membina produk dengan menggabungkan bahagian yang seragam dan berkaitan antara satu sama lain. Maksudnya apa? Okay, ini yang bahasa mudah lah. Tapi kalau kita Google masuk fabrikasi ni ada banyak lah. Tapi ini dalam bahasa mudahnya saya ingatkan ni lah. Maksudnya contoh saya letak sodor kat sini kan. Fabrikasi ni pecah pada 3. V26, V29, V35. Apa beza tiga-tiga ni? Fabrikasi sama je, tapi kenapa pecah jadi 3? Okey, bila masa dia akan jadi bawah V26? Okey, balik pula. Sekejap Okey. Bila dia membeli barang serta pemasangan untuk alat tersebut diuji. Contoh saya bagi contoh. Penyelidik dia beli logam. Dia beli logam logam A, sama je semua, tapi dia nak fabricate. Dia fabricate logam A, dia jadi bentuk A, dia jadi bulat. Logam B, dia jadi segi 4. Itu adalah supply dan fabrikasi. Supply and fabrikasi. Maksudnya dia akan berada di V26 sebab itu adalah material sebenarnya. Dia kalau dia pecah harga tak ada masalah. Logam B26, fabrikasi B29. Ni masalah bila dia supply and fabricate. So bila supply and fabricate, macam mana nak pecah tu? Tak ada amount kita nak pecahkan mana satu B26, mana satu B29. Kita back balik apa yang dia nak buat sebenarnya. Kalau apa yang bahan dia nak beli tu dia nak uji, macam saya bagi contoh tadi logam, dia nak uji dan dia kena fabricate logam tu menjadi bentuk yang dia nak, tu adalah material. So penyelidik boleh letakkan pada bekalan. Jangan letak B29. Okey, apa beza B26 dan B29 ni? B29 ni perkhidmatan, maksudnya fabrikasi perkhidmatan memasang atau menggabungkan bahagian alat tanpa bekalan. Maksudnya tadi dia kos fabricate tu kos upah dia saja. Kepakaran dia buat fabrikasi, dia tak termasuk material. So saya rasa dah boleh ada beza lah. Kalau supply and fabricate sahaja. Kalau yang ketiga, apa beza lagi dengan V35? Fabrikasi dengan 35. Maksudnya kalau membeli barang serta pemasangan dan menjadi satu peralatan untuk menguji sesuatu penyelidikan.
Kalau dia supply and fabricate, alat tu dah jadi satu alat besar tapi dia test dekat dia nak test benda lain. Bukan alat tu diuji, dia akan jadi aset dia. Boleh faham tak? Okey, kalau dia alat tu diuji macam tadi logam, dia nak test logam tu dan di fabricate, dia akan jadi pakai habis. Maksudnya pakai habis tu V26. Kalau dia jadi aset yang besar, dia supply and fabricate, dia jadi satu equipment yang besar. Dia aset dia. So dia akan jadi V35. So tak adalah nanti semua lamsam asal ada nama fabricate je, letak dekat V29. Tak kita akan buat pecahan macam gini. Sepatutnya lah masa pengisian proposal tu sendiri. Okey, kita tengok yang seterusnya. Tengok harta tetap untuk aset penyidikan. Untuk aset penyidikan ni kita ada dua. Kita ada harta tetap, kita ada inventory. Okey, kita tengok satu-satu. Apa tu harta tetap? Kos harta tetap ialah melebihi 3,000. Ialah nilai dia 3,000 dan ke atas setiap unit semasa perolehan. Okey, apa lagi dia punya syarat dia? Peralatan tidak luak mempunyai jangka hayat lebih 4 tahun. Apa lagi? Peralatan yang boleh diselenggara. Okey, seterusnya fabrikasi. Bahan yang dicantum menjadi satu alat dan boleh berfungsi sendiri. Maksudnya harta tetap ni adalah nilainya 3,000 dan ke atas. Tapi janganlah ada penyelidik yang bila saya tengok proposal, saya tengok kabel 7,000. Kabel sepatutnya dia bawah V27 sahaja. Tapi bila saya tanya ada kes bila saya tanya, oh saya ingatkan yang lebih 3,000 tu semua aset. Walaupun kita dah terangkan, dah selalu kita bagi taklimat harta tetap lebih 3,000, tapi tak semestinya harta tetap tu yang bernilai lebih 3,000 tu jadi aset. So dia kena tengoklah jangka hayat dia, kegunaan dia untuk declare sebagai aset. Okey, untuk inventory. Inventory apa kos dia? Kos minimum dia adalah 500. Ini untuk penyelidikan 500 minimum dan kurang daripada 3,000 setiap unit. Maksudnya kalau ramai kata saya beli 3,000 tepat, jatuh aset ke, jatuh harta tetap ke, jatuh inventory ni. Okey, kalau 3,000 tetap dia akan 3,000 tepat dia akan jadi harta tetap. Inventory dia bawah lagi. Dia kurang daripada 3,000, 299.99 contohlah. Okey, yang kedua, peralatan tidak luak mempunyai jangka hayat melebihi 1 tahun. Okey, yang ketiga, semua perabot adalah inventory tanpa mengira kos. Dia tak ada kos, dia tak ada kos, dia tak ada nilai limit berapa. Semua perabot dia akan bawah inventory. Okey, apa lagi? Samalah tadi fabrikasi. Maksudnya kalau dia boleh cantum tapi amount dia ikut amount, contoh dia boleh cantum, dia untuk menguji alat tu amount dia 2,000, dia akan jadi inventory. Okey. Ni untuk seterusnya. Bagi pemindahan sodo. Untuk pemindahan sodo kita ada dua jenis. Kita ada geran dalaman UTM, kita ada geran luar UTM. Okey, apa yang perlu buat? Ketua projek perlu menyemak garis panduan atau takbir urus yang telah ditetapkan oleh penaja. Maksudnya setiap geran yang ada, dia mempunyai garis panduan dan takbir urus yang berbeza-beza. Geran MOSTI lain, geran KPT lain, geran MRAN lain, geran kontrak lain. Maksudnya kena semak semula lah masa nak isi proposal tu. Saya ni dapat geran apa? KPT. Tengoklah takbir urus dia. Okey. Untuk geran dalaman UTM, bagi pemindahan sodo, ketua projek mempunyai autoriti untuk membuat pindahan peruntukan bagi semua sodo kecuali sodo B11 dengan B52. Maksudnya yang sodo B11 dengan B52 ni yang boleh buat pindahan sodo dua orang je. Kalau B11 ni adalah research manager, B52 pegawai keuangan. So saya bracketkan pegawai RMC lah semua. Dia tak boleh ketua projek saja-saja pindah. Saya nak keluarkanlah B11 saya tak pakai. Saya nak letak dekat, saya nak beli barang lain. Kalau nak, kena mohon dengan pegawai yang berkaitan lah. Saya nak pindah saya nak keluarkan daripada B11. Tak apa saya nak masuk boleh lah, nak keluar. Biasanya nak keluar lah.
Okey, untuk geran dalaman UTM, pemindahan suruh boleh dilakukan dalam tempoh aktif. Okey, ni satu. Maksudnya kalau geran tu tak aktif, dia tak boleh buat pindahan. Dia kena aktif sahaja. Okey, next, untuk pemindahan suruh ni, pemindahan peruntukan antara suruh adalah mengikut perkeliling perbendaharaan dan peraturan kewangan universiti. Maksudnya dia bergantung kepada perkeliling jugalah. Dia tak adalah saja-saja saja nak pindah, tak cukup duit lah, kita pindahlah B27 ke B35, macam tu. Dia ada perkeliling dia ada syarat dia ada garis panduan dia, so kena tengok lagi. Ni bagi geran dalaman UTM lah. Okay, bagi geran luar UTM, samalah. Dalam ke luar ke sama, kena ketua projek perlu semak garis panduan, takbir urus, yang telah ditetapkan oleh penaja masing-masing. Kalau nak mohon geran mesti ada garis panduan dia. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. So kena semak dan kena ambil tahu. Jangan kata dah dapat geran tapi nak mohon geran tapi tak tengok pun garis panduan. Saya tak naklah baca, saya nak mohon je. Tapi tak tahu apa garis panduan yang nak kena buat ni. Okey, seterusnya pemindahan suruh hanya boleh dilakukan oleh pengurus penyelidik RM. Maksudnya kalau RM ni research manager lah. Kalau penyelidik yang dekat RMC dia tahulah siapa RM masing-masing. Maksudnya kalau geran luar UTM, kalau dia nak buat pemindahan suruh, dia kena yang boleh buat ni RM sahaja. Tapi berdasarkan justifikasi ketua projek. Lagi-lagi agensi yang kerajaan lah. KPT MOSTI. So nanti kalau nak pindah suruh ni, dia orang je yang boleh buat. Janganlah KP kata saya nak buat lah, saya geran MOSTI ni, saya nak buat pindahan. Tak boleh Okey, selain geran KPT dan MOSTI, yang tu boleh ketua projek dibenarkan membuat pindahan peruntukan bagi semua geran kecuali SODO kecuali B11 dengan B52. Sama macam tadilah. Maksudnya selain KPT MOSTI, contoh KPT FGS, MOSTI Science Fund lah. Biasanya maksudnya dia boleh selain daripada dua ni boleh contoh geran kontrak, geran others, maksudnya geran luar UTM lah. So dia boleh buat pindahan sodo antara sodo. So dia ada authority lah untuk pindah kecuali B11 dengan B52. Macam tadilah sama juga. Dia boleh buat tapi cuma yang dua ni kena dapat kena rujuk RM ataupun pegawai RMC lah untuk pindahkan. Okey, yang seterusnya sama juga geran dalam ke, geran luar ke, nak pemindahan sodor kena dalam tempoh aktif. Kalau tak aktif kata nak pindah sodor memang tidak dibenarkan. Okey, geran dalaman, geran luar ke, pemindahan sodor ni kita akan mengikut perkeliling perbendaraan dan peraturan keuangan universiti. Maksudnya kita tak adalah suka-suka macam saya dah terangkan tadi. Memang tak ada, kita akan ikut perkeliling. Okey, ini contoh tadi saya dah cakap tadi kan pasal pembelian perisian. Dekat B35 dia tu dia letak dah B35 asset dan equipment, tiba-tiba flat software. Macam mana kita nak jadikan dia ni B35? Harga dia 25,000 ni, besar ni. Kalau ikutkan inventory harga dia berapa? 299.99 je minimum. Kecuali perabot lah, perabot dia tak ada amount kan. So sebabkan dia ni software dan penaja dah tetapkan dah. Saya nak harga lebih 5,000 ni, perisian ni letak dekat B35. Okey, kita ikut B35 tapi apa yang kita boleh buat dekat keuangan, kita akan pindahkan B35 ni ke B36. Macam mana boleh software jadi B36? Habis macam mana nak buat? B35 pun tak boleh sebenarnya. So kita akan buat pindahan daripada B35 ke B36. Kalau macam ni, kena rujuk research manager lah buat diorang yang akan buat pindahan. Sebab ini biasanya tengok geran tadi. Kalau geran dalam bolehlah buat pindahan sendiri. Tapi kalau geran-geran KPT kena rujuk research manager masing-masing. Okey, yang ni untuk caping sodo. Macam tadi, kalau nak buat pindahan, dia ada caping setiap geran pun berbeza. Ada yang geran tak ada caping, ada yang geran ada caping, ada geran caping B35 40%, ada geran kosong macam ni saya bagi contoh. Kosong, caping dia tak adalah. Ada geran caping dia 40%. So dia tak boleh saja-saja suka-suka pindah dia back tu balik, baca balik garis panduan. Ada caping ke tak ada caping, dibenarkan pindah ke tak dibenarkan pindah.
Okey, satu lagi kalau untuk selain capping tadi, kalau nak isi macam saya bagi tahu tadi, untuk yang asset letak dekat dalam proposal tu peralatan tu siap-siap contoh yang ni dia kata KP kata nak beli multimeter sensor. Letak multimeter sensor. Kalau nak beli laptop, letak laptop. Kalau nak beli notebook, letak notebook. Dia jangan dia letak alat penyelidikan je satu je. Tapi bila nak beli, saya nak beli laptop. Tu nanti susah juga masa yang mohon proposal mula-mula kena identify apa yang nak beli. Tu yang fungsi tadi mengenal pasti, apa yang tadi mula saya cakap tadi, mengenal pasti bekalan dan perkhidmatan yang ingin dilakukan. Okey, yang ni Sodo B52. Saya dah terangkan tadi B50 bawah dia adalah B52,000. Dalam ni bagi geran kontrak DTD, chargeline pilihan penyelidik perlu dinyatakan bagi penyaluran cek sumbangan. Maksudnya ni khas untuk geran kontrak atau kontrak DTD Okey, kalau dia ada sumbangan letak siap-siap nak bagi dekat chargeline mana? Chargeline pilihan mana nak letak? PTJ, nama PTJ. Letaklah dekat proposal tu siap-siap. Saya nak bagi dekat PTJ saya lah. Okey, letak siap-siap kat situ. Supaya senang nanti bila nak buat sumbangan tu dah nampak lah. Dah ada kat proposal siap-siap. Penyelidik dah membantulah. Okey, bagi geran penyelidikan yang telah diluluskan penyaluran kepada pihak luar, kepada universiti awam ataupun syarikat, dan projek penyidikan lain perlu dinyatakan dalam Sodo B52. Maksudnya, okey, ni biasanya geran kontrak ada jugalah. Yang ada kolaborasi-kolaborasi tu, contoh dia nak bagi dekat UKM, USM, UPM. Letak dekat siap-siap dekat B52 ni. UKM 10,000, USM 10,000, UPM 10,000. Janganlah dia letak universiti awam 1 juta. Biasanya ni memang dah ada dalam agreement, cuma nanti bila dah ada agreement tu masukkan sekali dalam proposal supaya nanti supaya nanti keuangan nak tengok pun dah ada dah ni, dah ada portion dah ni, UKM 10,000, UPM 10,000, USM 10,000. Tak adalah nanti nak baca balik agreement, baca memang bacalah, tapi bila dah ada macam itu letak siap-siap dekat sini, so memudahkanlah. Nanti kalau nak transfer kepada syarikat luar pun kena attachkan detail dia dekat bahagian attachment di radis. Supaya nanti tak adalah kalau nak transfer je minta. Jadi ni nak transfer ke mana? So bila dah ada dalam attachment, bahagian yang nak transfer tu tinggal ambil je data-data tu. Okey, kesan sekiranya kesilapan VCDs. Okey, tadi kita dah cerita pasal VCDs, kita dah cerita pasal Sodo, kita dah cerita mana nak letak ni B27, apa B27 nak letak, apa nak beli B35 nak letak. Okey, yang ni kalau tersalah VCDs, apa kesan-kesan dia? Okey, ketua projek perlu buat pindahan Sodo dan mendapatkan kelulusan daripada penaja. Bergantung pada capping. Macam tadi capping dah sebut, setiap ada geran ada capping, ada geran tak ada capping. Contoh kalau dia tak ada dia tersalah letak penyelidikan dia, saya bagi contoh penyelidikan dia tentang tumbuh-tumbuhan. So dia nak beli kamera. Dia letak beli kamera, dia letak V27. Tapi kamera tu dia bukan nak buat penyelidikan tentang kamera. Dia nak penyelidikan tentang tumbuh-tumbuhan. Dia nak beli kamera, nak ambil gambar tumbuh-tumbuhan tu. So bila letak dekat B27 tu dengan nilai kamera tu 1,000 lah, saya letak nilai 1,000. So dekat bila 1,000 kamera dia tak akan jatuh pada Sodo V26 ataupun B saya cakap V Sodo Sodo dia tak akan letak B27 atau B26. So dia akan berada di inventory sebab dia untuk test benda lain, dia bukan untuk diuji. So kamera tu dia nak ambil tumbuh-tumbuhan, dia kena letak inventory sebab apa? Sebab amount dia 1,000. So bila ketua projek letak dekat proposal dekat B26 dah salah lah Sodo dia. Nak proses bayaran pun susah. So nanti dia kena apa? Dia kena dapatkan kelulusan dulu. Kalau kena HSOE kena dapatkan kelulusan pengarah HSOE. Kalau dalaman mungkin pengarah MC je lah.
Tapi makan masa lah. Itulah kesan-kesan yang kita dapat detect lah kalau tersalah buat pindahan BCD. Macam itu. Okey, yang kedua, apa lagi kesan kalau kita penyidik salah buat BCD? Mengisi BCD tu salah, yang tidak berada di tempat sepatutnya. Okey, yang kedua, kos penyelenggaraan dan susut nilai bagi pembelian aset penyidikan perlu diambil kira. Contoh, saya bagi contoh Jadi ni saya letak contoh B35. Okey, contohlah penyelidikan tentang robot. Dia punya core dia nak prototype robot lah. Contoh ni saya bagi contoh je lah. Okey, first dia nak beli tangan dulu. Tangan dulu 30,000. Okey, lepas tu dah jadi tangan, dia nak beli kepala pula 20,000, total 50,000 kan. Okey, bila dah jadi dia dah pasang-pasang, pertama bila macam gini dia letak aset. Tangan dia akan jadi satu stiker sebab dia dah beli tangan dulu. Harga dia 30,000, dia akan jadi aset. Dia letak dekat B35 contohnya kan. Dia jadikan aset. Okey, dia beli kepala, jadi lagi satu aset, letak lagi satu stiker dekat tu. Dan dia pasang nanti keseluruhan yang robot tu ada banyak stiker. Tangan ada stiker, kepala ada stiker. Tiba-tiba dia test meletup. Contoh macam tu kan. Dia dah declare aset ni, macam mana nak kira susut nilai ke apa ke. Kalau peralatan ni dia ada kalau aset ni dia ada susut nilai dia kita tak boleh saja-saja letak saya nak letak B35 lah. Macam itu. Okey, ketiga, apa kesan dia? Lambakan peralatan yang usang kerana tidak dapat digunakan. Ni dia berkaitlah tadi. Bila tak ada kena mengena dengan B35, letak dekat B35,000. Bila tadi dia dah test, dia dah buat dia test, sebab penyelidikan ni dia testing tau. Ada kalanya jadi, ada kalanya dia tak jadi. So kalau jadi, alhamdulillah, jadilah dia aset. Kalau dia tak jadi, inilah lambakan peralatan yang usang kerana tidak dapat digunakan. Maksudnya dia dah declare aset. Dia nak tak nak kena simpan lah kan. Tapi kalau dia dah test tadi, tiba-tiba meletup. Dah tak boleh guna. Macam itulah. Maksudnya dari segi aset tu susah lah nak kena identify balik kan. Sebab peralatan tu tak boleh guna pun. Maksudnya penyidikan tu tak jadi. Okey. Dia berkait lagi. Kalau dah kira, ni dia kata yang keempat ni perlu mematuhi prosedur aset penyidikan. Bila dah tak jadi, bila tak jadi tadi, dia dah, tangan tadi dah kira aset. Dia kena isi borang QPA 2. Aset kan, 30,000. Okey, dah tak jadi, dia kena maintain borang ni. Borang ni kena tengok. Lepas tu nanti at the end tadi, barang dah tak boleh pakai. Bila audit tengok, dah tak berfungsi. Macam itulah. Tu faktor-faktor dia. Okey, yang kelima, risiko untuk kehilangan sijil audit bersih bagi universiti. Ni boleh jadilah aset, boleh jadi aset sebagai punca. Sebabkan dia tengok tadi, banyaknya aset ni pakai ke tak pakai ni. Mungkin dia boleh salah satu faktor lah. Okey, yang keenam, pembaziran sekiranya tidak dirancang dengan baik bagi pembelian aset penyidikan. Contoh lagi, B3 lagi saya bagi contoh lagi. Sebab apa saya cakap membazir? Okey, kalau nak beli barang penyidikan, kalau aset lah, apa tu yang terutamanya aset lah. Kalau kita rasa kita nak beli equipment tu, kita tengoklah dulu, semak dulu. Saya nak beli ni, nak pakai ni, PPMU ada tak? Semak dulu dengan PPMU. Ada tak alat yang penyidik ni nak pakai? Kalau ada, mungkin boleh guna sama. Tak adalah PPMU dah ada, penyidik A beli lagi, penyidik B beli lagi. Lama-lama ada 10 alat tu dekat universiti. So nanti kena tengok juga maintenance nak kena jaga, kos-kos tu kena tengok. Contoh kalau dia nak buat penyidikan, dia ada circle dia kan, macam penyidikan A, tanya dulu kawan-kawan, ada tak alat ni? Boleh kongsi ke? Saya beli alat ni, awak beli alat ni. Maksudnya ada perancangan lah supaya tak adalah beli alat tu yang sama. Tapi sebab penyidikan ni, bila dia dapat geran tak biasanya minggu depan dia dapat geran lain, bulan depan dia dapat geran lain. Kadang-kadang selamanya ada satu je geran dia. Alat tu dah tak ada orang guna sebab tak ada orang pun yang research tentang alat tu. So dah kiranya nanti kalau ada yang sama, bolehlah kongsi sama-sama. Maksudnya guna samalah, semak dulu. Tak adalah dapat duit je, saya nak beli, ni saya punya. Kalau boleh semaklah dulu. Kita boleh guna sama dengan kawan-kawan, dengan UTM, macam itulah. Okey, yang terakhir adalah
perekodan dan pelaporan perbelanjaan bukan mengikut nature perbelanjaan. Nanti ni masalah pada pelaporan lah. Kalau tak sama BCDs, kita dah pindah balik, pindah sini, pindah sana. Nanti bila nak buat laporan nanti bagi pemantauan dah tak sama. Tu yang faktor-faktor yang boleh dijadikan lah. Kenapa kesan, kenapa kalau salah BCD ni macam mana nak buat? Okey. Okey. Sebab saya dah terangkan tadi apa itu BCD, apa itu SODO, apa contoh-contoh yang mungkin kita boleh letak dekat di setiap BCD. Saya bagi contoh lagi. Banyak contoh saya bagi hari ni punya. Okey, contoh satu. Situasi penyelidik A membeli sebuah komputer bernilai 7,000. Komputer tersebut digunakan untuk diuji dalam penyelidikan beliau. Maksudnya apa? Penyelidik A ni, dia research tentang komputer, komponen komputer. So dia kena beli komputer, dia kena buka parts-parts tu, dia kena buka, dia kena tengok, dia kena upgrade kalau jadi ni jadi apa. Okey. Yang kedua, penyelidik B membeli sebuah komputer bernilai 7,000. Sama ni, dia beli komputer, nilai pun sama. Tapi penyelidik B, dia beli komputer tersebut untuk digunakan sepanjang penyelidikan beliau. Maksudnya, dia nak buat pendidikan tapi dia memerlukan laptop untuk print data, print dokumen, tengok data, macam itulah. Tapi dia tak test pun dekat komputer tu. Dia tak mengapa-apakan pun. Dia tidak menguraikan komputer tu ke apa. Dia guna komputer tu untuk dia dapatkan data. Dia guna komputer tu untuk dia print dia punya laporan-laporan. Yang penyelidik A tadi, dia beli tu, dia buka laptop, contoh dia beli komputer, dia buka. Dia keluarkan motherboard, tukar motherboard lain. Dia buka lah, parts-parts tu dia buka. So apa beza dia ni? Soalan macam contoh ni macam sama. Cuma beza penyelidik A, penyelidik B je. Yang pertama tadi dia nak uji komputer tu. Yang contoh dua tadi dia nak guna komputer tu. So ada beza sini untuk penyelidikan dia memang ada beza. Dia tak boleh cakap dekat penyelidikan dia tak kena saya nak beli komputer. Okey B35. Saya nak beli komputer 7,000 B35. Bukan dia tak boleh macam tu. Kita kena tanya, apa doktor nak beli komputer, projek tentang apa? Macam tu. Okey, contoh kes ni, apa jawapan dia? Okey, untuk contoh yang pertama ni, jawapan dia akan letak pada V26. Sebab apa saya kata V26? Sebab penyidik tu dia beli komputer tapi dia test. Penyidikan dia, scope dia, nature dia memang sedang membuat penyelidikan tentang sebiji komputer. Sebiji komputer lah. Dia nak upgrade, dia buka komputer tu, dia tukar motherboard. Tu adalah apa yang dia nak test. Bila nak test, dia akan jadi material dia sebab belum tentu yang dia test tu jadi untuk dijadikan aset. Okey, yang kedua, apa asasnya, apa jawapan dia? Okey, jawapan dia adalah V35. Sebab apa? Sebab dia bukan nak test pun komputer tu. Dia nak pakai komputer tu untuk research dia. Contoh tadi, research pasal tumbuh-tumbuhan. Dia nak buat laporan kan, dia dah beli kamera. Kamera dia dah ambil gambar, betul okey saya nak buat laporan ni. Nak tengok tumbuh-tumbuhan ni bertumbuh kena matahari ke, tak kena matahari ke. Dia nak guna komputer tu untuk buat laporan dia. So tu bukan dia punya, itulah aset dia. Maksudnya tadi kita tengok balik aset untuk harta tetap. Dia mestilah melebihi 3,000, jangka hayat 4 tahun, tahan lama, berpulih-posisi. Tapi tak bolehlah kata tadi yang penyelidik A ni dia kata saya nak beli laptop, dia ada ciri-ciri B35 tapi sebenarnya dia bukan B35 sebab dia nak uji komputer tu, alat tu. Itulah yang membezakan apa yang dia diuji dengan apa yang dia test sebenarnya. Menguji sebenarnya. Okey, saya harap fahamlah. Okey, sekian. Terima kasih. Itu je untuk slide saya hari ini. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau saya boleh jawab, saya jawabkanlah. Kalau tak ada nanti kita akan bincang baliklah. Kita akan bagi jawapan by email, boleh emailkan ke saya lah. Sekejap Puan, saya ada nampak tadi ada beberapa soalan sebentar ya. Daripada Cik Isfarin bin Isnin. Alatan yang hendak dibeli hanya umum atau siap dengan jenama dan spesifikasi. Contoh pembelian laptop Apple. Dia sebenarnya dia tak ada masalah pun. Kalau dekat proposal tu kalau nak beli cuma kena letak laptop lah. Kalau janganlah letak nak beli laptop tapi letak desktop.
desktop, tapi nanti masa beli laptop. Tak boleh. Dia kalau laptop lah. Cuma kita tahu kadang-kadang penyelidik ni masa buat proposal ni dia tak tahu pun nak beli apa. Dia letak je laptop, tapi at the end masa dia tengah jalankan research ni, kita tak boleh laptop lah. Kita nak sebenarnya nak kena kan lagi zaman makin berubah. So kita tak boleh pakai laptop, kita kena beli handphone. Laptop tak berfungsi untuk kita punya pendidikan. So dia boleh tukar lah, tapi kena minta kelulusan, tu je beza dia. Tapi tak adalah sampai laptop Apple, brand, MacBook, macam tu tak payahlah sedetail tu. Okey, daripada Encik Abdul Munim. Ni saja-saja ke apa saya tak tahu ni. Fabrikasi boleh ke letak awal-awal? B35000. Kalau dia tulis fabrikasi je tak boleh lah. Dia nak buat fabrikasi apa? Contoh dia kata sistem sistem penapis air. Tapi dia bukan sistem penapis air saja, dia kena fabricate juga kan. Tapi dia letaklah sistem penapis air masa dia buat nanti tu adalah dia fabricate sistem penapis air tu jadi sistem yang besar supaya itulah aset dia, tu yang jadikan aset. Tapi tak adalah kata tak bolehlah letak fabrikasi je, tapi tak ada apa-apa benda. Letaklah siap-siap fabrikasi sistem penapis air contohlah. Saya harap mendapat menjawablah Encik Abdul Munim tu. Dekat tu boleh jawab lagi tu. Depan-depan dia. Okey, jap. Daripada Puan Encik Ati Awang ni. Bagaimana kita nak melantik dan membayar orang atau agensi luar untuk membantu penyelidikan kita? Ini di bawah V series yang mana? Okey, kalau kita nak gunakan khidmat luar untuk melantik dia lah. Kadang kita pakar dalam satu tempat je, tapi kita nak hire orang luar untuk bantu kita untuk completekan kita punya pendidikan. So kita kalau bayar kepada syarikat, dia akan jadi perkhidmatan. Maksud tadi saya dah letak kat situ B29,000. Tu adalah bawah perkhidmatan. So boleh letak bawah B29,000. Perkhidmatan apa? Bagi tahulah perkhidmatan untuk machining. Biasanya kalau perkhidmatan untuk letaklah kat situ. Masa kat proposal tu letak siap-siap. Tapi janganlah letak nama syarikat sekali. Itu tengok geran jugalah. Okey, soalan di seorang orang terakhir ni. Okey, daripada Cik Kerunita Aliaga. Boleh jelaskan mengenai bayaran honorarium tak? Kepada pakar seorang individu luar UTM, kepada company yang pakar, kepada pakar yang seorang staf UTM. Apa? Pening ke Soalan soalan dia? dia ni? Ulang balik. Sekejap Puan, saya tak check Webex. Nak tak berani nak membunyikan dia tu. Sekejap kat check Webex Macam saya tak boleh nampak lah chat Webex ni. Tak nampak? Alamak. Nanti boleh, tak apa, bacakan je. Sekejap boleh jelaskan mengenai bayaran honorarium tak? Lepas tu Okey, kepada pakar seorang individu luar UTM, kepada company yang pakar, kepada pakar yang seorang staf UTM. kalau Ada 3 kategori ni. honorarium dia kata, dia ada Betul. 3 sebut kan. Pertama Betul. kepada individu luar, kepada syarikat luar, kepada staf UTM. Kita punya guideline kalau kita tak boleh sembarang kata boleh. Kita ada guideline dia. Kalau contoh syarikat luar kita boleh letaklah, biasanya kalau honorarium ni, kepakaran ni allocate siap-siap dekat dalam B29. Cuma kelayakan kena tengok garis panduan upah untuk honorarium. Untuk staf UTM ada kelayakan dia, untuk staf luar apa kelayakan dia, berapa amount dia layak. Untuk syarikat tak adalah. Tapi tengoklah juga, kita tengok syarikat tu pakar tak. Janganlah dia kata nak bayar syarikat kepakaran dia, tapi kita tengok tak adalah kepakaran sebab setiap syarikat adalah kepakaran dia. Macam itulah kalau syarikat letak siap-siap lah nak bayar kepada siapa. Tapi kalau upah kepada individu luar ataupun staf UTM, dia ada garis panduan yang ditetapkan. Tu kena refer garis panduan lah. Okey, daripada Puan Hati Awang dia kata, okey terima kasih. Surat lantikan tersebut datang dari penyelidik atau PTJ atau RMC? Itu penyelidik. Kalau sebab penyelidik yang tahu dia nak lantik siapa. Okey, dia sebab dia tahu dia buat penyelidikan tentang apa. Okey, saya lantik dia ni. Saya melantik dia ni sebab dia pakar tentang komputer. Dia memang core tentang tu. So itu surat lantikan mesti daripada penyelidik. Ketua projek lah.
Daripada Puan Keronita Aliaga lagi, boleh ke bayaran honorarium kepada staf UTM? Kalau staf UTM, sebab tadi saya dah cakap tadi, boleh kepada staf UTM ikut kepakaran, tapi dia ada garis panduan dia. Dia tak boleh kata, boleh bayar kepada sesiapa, tak ada. Dia staf UTM boleh, tapi dia ada garis panduan dia. Dia kena ada apa yang dia perlu ada. Dia Dia kena ada follow guideline dekat dia. garis panduan lah Yes, kena rujuk garis panduan. Hidayat Kamal. Boleh type balik tak Puan? Puan Hidayat Kamal ni. Apa ni? Saya tak jumpa soalan ni. Dia cakap boleh baca soalan saya tak? Soalannya apa? Saya tak nampak. Sekejap Link. Bentar saya cari sekejap. Saya minta dia type balik je ni. Sebab Minta type balik. ke atas sebab saya tengok tak nampak ni. Page saya. Sekejap Satu lagi saya nak tambah tadi, kalau nak letak dalam proposal tadi kan, kat dalam proposal contoh B35, letak detail lah, contoh macam saya cakap tadi kan, nak beli laptop, letak laptop. Tapi kalau dia kata nak beli, nak buat sistem penapis air, dia letak satu je sistem penapis air, tapi dia beli pecah-pecah. So kalau boleh dalam bracket tu letaklah apa yang dia nak beli. Janganlah letak satu je tapi bersebelian jadi banyak nanti. Okey Puan, saya jumpa soalan dia. Bagi sodor B28000, penyelenggaraan komputer sebagai contoh hanya dibenarkan kepada aset berdaftar atau mana-mana komputer peribadi. Okey, untuk penyelenggaraan hanya diberikan untuk yang harta UTM saja, sama ada guna duit mengurus ataupun duit penyidikan lah. Maksudnya kalau untuk harta peribadi memang tidak dibenarkan. Dia penyelenggaraan untuk harta UTM sahaja. Puan Nur Kumariah Saad. Soalan 20 sen daripada dia. Kenapa agihan bajet mengurus atau U tidak boleh dipindahkan ke bajet R? Begitu sebaliknya. Oh, yang ni okey, yang ni kita simpan soalan ni. Saya nanti refer saya punya pegawai lah sebab yang ni saya tak call sebab saya jaga RQ saja tapi mengurus saya tak tahulah mana boleh pindah ke tak boleh pindah. Okey. Alright. Dah tak ada ni, saya dah tak nampak ni soalan apa yang ada sini. Okey, dah tak ada. Dah boleh tutup ke Puan? Okey, boleh. Okey. Okey, terima kasih kepada ni pendengar. Kalau saya tersalah apa, saya mohon maaf. Mana contoh yang terkena tu, saya pun tak ada apa-apa niat. Saya just bagi tahu je lah. Mohon maaf kalau tersalah terkasar bahasa. Terima kasih. Okey, sekejap Okey. Syukur Alhamdulillah di atas perkongsian yang bermanfaat itu sebentar tadi. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat diaplikasikan secara baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Dengan ini berakhirlah sesi perkongsian kita. Saya selaku wakil dari pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada penceramah kerana sudi meluangkan masa dan tidak lupa juga kepada hadirin sekalian kerana sudi mengikuti program ini sehingga tamat. Sekian saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.